على حكم ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببدر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداخلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفال المؤمنين في جبل الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة رواه البيهقي عن أبي هريرة. Kano-kano mukminin itu bertempat pada satu bukit di dalam surga. Dipeliharakan mereka itu oleh Nabi Allah Ibrahim dan istrinya Siti Sarah, sehingga menyerah dia akan kano-kano itu kepada bapa-bapanya di hari kiamat. Qala musannifku rahimahullahu ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan sampai sanad dia kepada sahabat itulah Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Nabi bersabda, yang maksudnya ialah kano-kano mukminin, yakni anak-anak orang-orang yang beriman. Maksud kano-kano ini maknanya yang belum balik. Kalau sudah balik, itu tidak nama kano-kano. Walaupun kita panggil budak kita tu, umur 20 tahun, kita panggil budak lagi dan budak kita. Tapi itu tidak panggil kano-kano. Maksud kano-kano mana belum balik. Bila belum balik, bermakna mereka bukan mukallaf. Bukan mukallaf, makna tidak ditaklifkan dengan hukum syarak. Bermakna mereka ini tak ada dosa. Tak ada dosa. Pahala, pahala tengok, ada tafsir. Dia kano yang memayis ni umur 7 tahun kebiasaan mana walid itu. Bila dia sudah tamyiz, maka dia sudah jadi ahli bagi niat. Bermakna niat dia sah. Bila niat dia sah, maka ibadat dia kalau betul dengan segala rukun syarat dan tidak ada manit kalau yang membatalkan ibadat itu, maka sahlah ibadat itu kerana niat dia itu sah. Bila sah ibadat, bermakna dia dapat pahala. Walaupun dia tak wajib lagi, tak wajib sembahyang, tak wajib puasa. Lain dengan kano-kano yang belum memayis. Dia buat ibadat apapun tak jadi. Kenapa tak jadi? Kerana dia bukan ahli bagi niat. Adapun masalah yang berkaitan dengan uqud, mana akad, dia dalam Islam ini mana terjadi suatu perkara
jago. Satu dengan niat, satu lagi dengan kata-kata. Dengan niatnya tidak sahaja ibadah, semua jenis ibadah kena niat. Selain daripada ibadah seperti bab muamalah, jual beli, nikah kahwin, itu terjadinya benda tu dengan kata-kata. Kemudian kata-kata dia panggil akad ataupun dia panggil siroh. Siroh ni makna ucapan. Jadi umpama jual beli kanok-kanok walaupun sudah memajis itu tidak jadi, tidak stop. Kenapa? Karena itu dia tidak niat jual beli nikah kahwin itu bukan niat, dia kena kata. Ada pun orang panggil ibadah yang perlu kepada niat. Bila kanok-kanok itu sudah tamyiz, maka kalau betul lah cara dia buat ibadah dan tak ada cara yang menghalang daripada orang panggil dari sahnya, maka sah lah ibadah. Tapi dosa tak ada. Dia buat kejahatan apa pun tak jatuh kepada dosa. Tapi wajib di atas ibu bapa, wajib di atas ibu bapa menegakkan kalau panggil rakyat dia yang tidak mukallaf ini daripada melakukan dosa seperti kanak-kanak dan orang gila. Kanak-kanak kita, anak-anak kita yang belum baligh, dia buat apa pun, buat kejahatan yang rupa maksiat pada dewasanya dosa, tapi bagi dia tak dosa. Orang gila pun balas itu juga kerana dia tidak mukallaf. Dia buat apa pun, dia kerana buat pun tak dosa sebab dia gila. Tapi dalam hal itu para wali dia wajib kena jaga. Tak boleh lo. Biarlah pun boleh gila tu dia tanya tak boleh. Ataupun dia berzina kau gitu, boleh tu berzina tak boleh. Walaupun dia tu tak dosa tapi kita kena jaga. Kerana orang panggil benda kejahatan ni dia takut jadi orang panggil berterusan ataupun merepot. Jadi dia nisbah kepada dia tak dosa tapi dia panggil mudarat. Misal kalau orang gila dia rokok mudarat. Kalau orang rokok dengan sebab tu dia tu tak berdosa, walaupun dia tak berdosa kita kena tegur dia. Sebab kita wali dia. Jadi sekarang atfalul mukminin kanok-kanok yakni anak-anak orang yang beriman. Bermakna mereka belum baligh lagi. Fi jabalil jannah yakni bertempat pada satu bukit di dalam syurga. Mana? Bila mereka mati belum sempat baligh. Mati dalam keadaan tak baligh lagi. Tak kena lagi segala hukum taklifiyah. Mereka ni mati sementara berlakunya hari kiamat. Di mana Tuhan letak dia ialah di satu bukit, di atas satu bukit di dalam syurga. Apa ni? Ni Nabi wayat begini ni, Nabi wayat ni tentu dah mari daripada Tuhan Dia kerana ibu bapa yang kematian anak-anak sudah tentulah dia akan rasa sedih dan berduka cita. Jadi seolah-olahnya mana hadis nak mari wayat sini tak sah dibela, tak sah duka cita, tak sah sedih walaupun anak mati kecil maknanya mereka ni dia mati kecil tak ada balik, bermakna sekurang-kurangnya dia tak berdosa. Dia tak ada hak kepada dia tak buat dosa-dosa yang lain. Jadi mereka ni ditempatkan pada satu bukit dalam syurga. Patu di samping itu jaga dia ni dipeliharakan akan mereka itu oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hebat ada yang menjagakan dia Siapa yang jaga bukan cara-cara orang Bapuk segala nabi-nabi. Contoh model kepada Muslim orang menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Ketika Tuhan berkata kepada dia, qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya, yang Tuhan Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, serah dirimu kepada aku. Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku menyerah diri aku kepada Tuhan sekalian alam. Dan akhirnya Nabi Ibrahim membuktikan apa yang dia mengaku saat itu, ditunjuk apa sahaja perintah Allah Ta'ala yang diperintahkan atas diri dia buat. Tinggal isteri di satu tempat yang tak ada manusia, dia tinggal kerana perintah Allah Ta'ala sungguh sembelih kerana perintah Allah Ta'ala itu nama dia menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang semacam ni itu jaga anak-anak Allah yang beriman yang mati kecil. Jadi kita ibu bapa apa yang rasa duka cita, rasa
bersedih nih. Sedangkan kemuliaan ini nih bermakna kemuliaan bagi kita nih. Syafaat kita akan dapat di akhirat belum dan kebahagiaan bagi mereka nih dengan keadaan yang diceritakan ini itulah maknanya mereka berada dalam keadaan berbahagia. Duduk dalam surga nih di pada satu bukit nih dijaga oleh Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya Siti Sarah. Jadi makna saya sujud kemuliaannya dijaga oleh orang yang bukan sebarangnya, nah, dan mereka ini sebenarnya duduk dalam keadaan bernikmat-nikmat. Dari surga itu sudah dalam keadaan bernikmat-nikmat. Nah, jadi maknanya ialah sedih sekaligus kita kira sedih itu dia panggil naluri kemanusiaan yang biasa-biasa. Nah, bila panggil kita menghadapi kematian kita yang masih kecil lagi, tentu kita kerasa sedih. Nah, tapi kesedihan itu dan boleh jadi kita menangis, keluar air mata, itu tidak salah. Kok salahnya marah-marah, dia panggil berbiji sabuk. Berbiji sabuk ini maknanya meratapi orang mati. Itu tak boleh, haram. Meratapi orang mati ini maknanya kita kata kalau orang mati itu maknanya kita kata lah tidak kanak-kanak mana tak ada dalam tempat aku gantung. Sudah kita dalam payu dalam hidup dia aku tak tahu. Itu dia panggil meratapi. Tak adalah saya aku manusia dalam tak ada dalam ni. Itu manusia dipanggil meratapi. Itu dipanggil berbiji sabuk itu manusia halal. Dan itu adan menyakiti bagi semuanya. Ada pun kita menangis keluar air mata itu tidak salah. Karena bahagia itu tak boleh nak teh-teh dok. Bila orang yang kekasih itu meninggalkan kita akan menangis dan kita akan bersedih. Tapi bersedih bukan bermakna tidak redha dengan kejadian itu, bukan. Tapi kalau bersedih berpanjang-panjang berterus, itu boleh jadi tak redha, tak boleh sobat. Jadi mula-mula tepuh dia sedih orang panggil sebagai tabiat perangai manusia biasa-biasa. Jadi dari hal begitu kita sedih semesta sedih mengenai kita berpisah. Karena ini dia panggil qurratu ain, penyejuk mata hati, penentang mata hati yang menghiburkan hati kita. Yang lalu panggil kita ni mana yo kita malu-malu kanukanya di kadang-kadang tapi lepas pada tu kita sia balik beliau itu anak-anak kita menghibur hati kita jadi berpisah dengan anak kecil yang kita boleh memaafkan apa saja Allah panggil kita ke dia. Kalau malu sementara dulu ya berbanding dengan anaknya besar lain sikit. Sudah tentulah kita akan rasa sedih. Jadi hanya tentulah kan anak-anak ni yang belum balik ni. Kalau nakal, kalau malu pun istilah kita panggil nakal, tapi tidaklah kita kata dia jahat. Dan nenek itu belum mukallaf lagi. Jadi sudah tentulah kita boleh memaafkan apa saja orang panggil yang berlaku pada diri kita. Ini orang yang semacam ini berpisah dengan kita, sudah tentulah kita akan rasa sedih. Jadi kalau begitu, tak usah rasa sedih begitulah Nabi Numayah tak usah rasa sedih dan kamu hendaklah harap berbahagia, rasa bahagia. Karena sebenarnya anakmu kalau panggil di tempat ke satu tempat yang boleh dijaga oleh orang-orang yang paling boleh. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan isteri dia. Jadi dengan itu bila kita tahu barang ni kita akan rasa lega. Dia sama macam kita berpisah macam ni ibu bapa menyerahkan anak perempuan dia kepada suami dia. Jadi kalau orang panggil yang menjadi suami anak kita itu orang yang bertanggungjawab beragama, lega rasa hati kita. Maksud kita lupa kepada orang yang bertanggungjawab yang boleh jaga dia. Tapi kalau suaminya bukan orang panggil tak berapa modern itu sebagaimana sekalian ni anak-anak dia bekas bercinta gawe sendiri nak lagi tak boleh tapi lagi yang ni kedua tu jadi warna besar pun dan kita terpaksa ikut kalau dia tapi kita tak kena bukan tak kena apa tak kena di perangai. Jadi makna hati itu rasa dia dah lepas beri maknanya berpanggil kepada suami tapi hati itu dia rasa sakit macam mana lah aku jaga ni aku nak yang terbaik itu maksudnya jadi sekali tak perlu kita tunduk beranu tak perlu rasa risau kerana anak-anak kecil ini sebenarnya duduk dalam keadaan berbahagia dan ibu bapa sepatutnya rasa berbahagia juga di atas kebahagiaan anak-anaknya. Itulah dia panggil orang yang anak mana yang mati kecil anak yang mati kecil itulah Allah Ta'ala beri kepada mereka bentuk kemuliaan dan kebahagiaan seumpama lagu ni. Jadi maksudnya daripada mu'alif kita Allah Ta'ala tak usahlah berhati gundah oleh yang mati kecil
Yo kita sedih mula-mula tu tak apa, tapi jangan berterusan berpanjangan hati bukan tu. Mula-mula tepuh tu makna yo kita rasa sedih, duka cita. Lepas tu kita ingat molek-molek antaranya ni. Dan antaranya lagi ialah molek mana dia tu boleh beri syafaat kepada dia tu tak dosa tidakkah kita rasa bahagia dengan bahawa dia tu selamat berjumpa dengan Tuhan dengan tak ada dosa itu lebih baik daripada dosa mana dan dengan keadaan dia tu dosa. Qala musannif rahimahullah ta'ala, hadis yang seterusnya ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul hawaija bi izzatil anfus fa innal umura tadrihil maqadir. Rawahu Ibnu As-Sakir dan Abdullah bin Yasar. Tuntutlah segala hajat kamu itu dengan terpelihara kemuliaan dan kehormatan bagi diri kamu. Kerana segala perkara itu berlaku ia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala berlaku. Jadi ini secara khususnya dalam bab mencari rezeki. Inilah kita kena bahas dalam masalah rezeki. Sebagaimana pernah kita sebut di sini, kalau kita mengikut apa yang ditaksim dibahagikan oleh Imam Ghazali, pembahagian rezeki itu ada 4 jenis. Bukan bahasa tu itu. Jadi memahami setiap segala sesuatu perkara dari Islam ini adalah sangat penting supaya tindakan kita, sikap kita tu betul. Makna tanggapan kita terhadapnya, sikap kita dan pendirian kita dan juga akhirnya muncul ialah tindakan-tindakan kita yang berkaitan dengan itu. Jadi dalam bab rezeki banyak kita silap untuk salahkan. Jadi asas dia dasar dia yang kita dapat yang masuk dalam mulut kita tu ialah rezeki kita. Kadang-kadang ada yang halal, ada yang haram. Halal haram pun nisbah kepada usaha kita. Yang kedua, rezeki kita tak ada siapa dia boleh ngapah, boleh ambil. Begitu juga kita tak boleh ambil rezeki orang lain. Kerana semuanya itu telah ditentukan dipanggil fi maqadirillah, pada takdir Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh ulama atau panggil fi aqdaril maqadir, pada kubu-kubu takdir-takdir. Seolah-olah takdir Allah taala ni, rencana Allah taala ni suatu kubu yang sangat kuat yang tak boleh panggil jelanggar oleh musuh, dimasuki oleh musuh. Ini maksud ianya ialah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang berlaku. Tapi nisbah kepada ilmu kita makhluk, kerana ilmu kita ni dia qasir, panduk, mana pendek, kita tak sampai kepada hakikat takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak tahu rezeki kita banyak mana, bila, di mana kita tak tahu. Tapi yang sampai kepada kita itu adalah rezeki kita. Walaupun seumpama orang yang mencuri, kemudian makannya dia makan hasil daripada dia curi itu rezeki dia tu. Rezeki dia. Cuma alhamdulillah hadis ni, mana dia dapatkan rezeki dia tu dengan cara menghinakan diri dia. Jadi bodohnya kita kalau panggil rezeki kita dah, tapi kita usahakan dengan cara yang jadi hina diri kita. Sebab itulah Nabi kata utlubul hawaija, tuntutlah akan hajat-hajat kamu itu bi izzatil anfus, dengan kemuliaan diri, dengan mulia diri. Jadi nak kita kena bercuri untuk dapatkan rezeki kita. Sedangkan kalau kita ambil, kita curi itu rezeki kita tu. Nampak tu? Cuma kita dapat tu secara halal. Bermaknanya sekarang sama ada kita nak memuliakan diri kita ataupun kita menghinakan diri kita untuk mendapatkan rezeki kita. Memuliakan diri kita ialah kita usahakan jalan yang diredai oleh Allah Taala untuk mendapatkan rezeki kita. Perkiraan kita memang kalau usaha ini boleh sikit kok kita boleh sikit banyak itu Allah Taala telah takdirkan. Apa yang kita dapat kepada kita tu ialah rezeki kita. Jadi kalau kita tipu harta orang, makan harta orang mana bil batil dengan cara batil, dengan tidak izin dengan cara curikan dengan pokok, dengan cara zalim aniaya kok, itu sebenarnya kita masuk dalam mulut kita tu ialah rezeki kita dah.
Sepatutnya kalau dah kita dah rezeki kita tu, apa kita menghina diri kita untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak diredai oleh Allah Taala. Jadi bila kita dapat, mana itu kita dapat tu mana dapat dari mana? Dapat tangin belum lagi. Masuk dalam mulut dia bagi yang kita dapat ambil manfaat daripada. Manfaat ni banyaklah. Kalau mutu boleh naik, itu dia panggil manfaat mutu. Duit kita boleh guna tu mana manfaat. Jadi itulah Al-Imam Ghazali, dia membahagikan rezeki ni kepada 4 jenis. Ini boleh tengok dari kitab Minhajul Abidin, bahagian rezeki. Yang pertama dia panggil rezeki madmun. Rezeki madmun makna rezeki yang dijamin oleh Allah SWT. Untuk apa dia? Untuk sanggo nyamuk, sumbah nyamuk malah menjadi terlucu. Takut melayan nyamuk kita, kerana Allah Ta'ala menjadikan sabab kepada boleh dekat tersumbah nyamuk kita ialah dengan makan ni. Itu sabab yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada kebiasaan ni. Tapi kalau tu hendak buat sabab boleh. Kadang-kadang ada orang yang tak makan tapi dia boleh bertahan nyamuk, walaupun lebih daripada 3 hari sekalipun, itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada keadaan biasa-biasa, Allah Taala memperlakukan sistem sabab, makom asbab. Makom asbab maknanya kedudukan sabab musabab. Kalau panggil kita nak, kalau panggil nak boleh punya makan, kalau panggil nak boleh sembuh, nak berubah, dia panggil sabab-sabab. Tapi kadang-kadang Allah Taala jadikan dengan kalau panggil tidak ada sabab. Itu supaya kita ni tidak berfikir kepada sabab ni. Kalau macam obat, tiap-tiap kali makan obat siap, makan obat siap, makan obat siap. Tentu dah kita etika obat ni dah. Kalau panggil memberi kesan pada menyembuhkan. Tapi bila jaga-jaga sekali, Tuhan buat benda yang anggap luar biasa, bisa yang tajam tak melukakan tengkuk Nabi Ismail AS. Api yang sebegitu panas, maruk, sehingga nak pergi holon kat angin ni tak boleh. Api tu besar sangat, kena buat manjari, api dah besar. Letak Nabi Ibrahim AS capuk masuk duduk tengah-tengah tak ada pegang-pegang. Tak jejak. Itu dia panggil yang di luar daripada sahabat-sahabat yang terbiasa. Kadang-kadang Allah Ta'ala berlakukan begitu. Tapi kebanyakan balik-baliknya Tuhan buat satu-satu perkara, Allah Ta'ala jadikan sabab. Orang mati kerana Allah panggil ajar dia sampai ataupun makinnya dia tu habis. Tapi Allah Ta'ala menzahirkan sabab dia. Kenapa dia? Sabab dia yang tepuh itu. Hakikatnya ajar dia sabar. Tuhan tentu ajar dia banyak tu. Sampai kepada hari itu saja, jatuh saja, saat itu saja. Tapi Allah Ta'ala menzahirkan sabab. Lalu kita kata bahawa mati kena tepuh itu. Hakikatnya ajar dia orang satu sabar. Ataupun sahabat-sahabat yang lain banyak, noleni kau kaki kau. Jadi rezeki kita rezeki madmun, rezeki yang Allah Taala jamin asalkan makhluk dia khalaqakum tsumma razaqakum. Dia yang menjadikan kamu, dialah yang memberi rezeki kepada kamu. Pandai dia buat pandai dia beri rezeki kepada kamu. Rezeki ke mana? Rezeki supaya kita nak menjadi boleh hidup dan ada tenaga untuk kita boleh bergerak. Itu dia panggil rezeki madmun. Yang kedua dia panggil rezeki, dia panggil rezeki maksum. Rezeki maksum adalah rezeki yang dibahagi-bahagikan oleh Allah Taala banyak-banyak mana qadarnya kepada seseorang itu banyak-banyak mana. Itu dia panggil rezeki. Banyak ada boleh banyak, ada boleh sikit. Tak kira orang kafir kau Islam, kadang-kadang orang kafir boleh banyak. Kerana Allah Taala nak beri ke dia banyak. Pak kita orang terang, kita orang mukmin, kita orang Islam banyak boleh sikit, dia Tuhan nak beri sikit. Sikit banyak boleh rezeki bukan jadi tanda ataupun kait ukur penanda arah bahasanya orang itu maknanya betul-betul tidur. Itu kita kita kata betul-betulnya dia, betul-betulnya dia, anak-anak dia kata sama jawab dan tinggal. Itu kita, bagi kita kata betul itu. Betul yang kata betulnya maknanya umpamanya qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjaya orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang di dalam sembahyang mereka khusyuk. Aku orang yang berjaya, orang yang butuh. Tapi kita tak pandai aku. Kita tak pandai bahawa kadang boleh kata usah, kadang boleh umur usah, kadang pun tu kita nak buat jadi kita ni akan rasa bahagia. Padahal Tuhan tunjuk kamu seperti itu. Orang yang mendapat apa sahaja kalau seumpama lagu itu, akhirnya mereka sendiri yang menceritakan kepada orang lain bahawa hidup mereka tak bahagia. Sebenarnya. Itu kan liku-liku kehidupan manusia.
Yang orang mereka sendiri yang mengalaminya, tak ada orang menanggung bebannya terkena, lalu mereka tu cerita sebabkan dia menurut tengoknya kahwin sedang seronok kahwin sebenarnya doh kahwin itu ada kesengsaraan tu maknanya barulah mana orang kita tu bila lahu benda lagu tu berlaku kalau kita rasa yakin tapi kalau kita wukuf mana berhenti di sisi Allah Taala dia mula lagi. Yakni maknanya bukirlah Allah panggil itu yang menjadi kayu ukur ni. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lam wa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa jenuh, jangan kamu rasa duka cita, kamulah yang tertinggi, kamulah orang yang paling tinggi sekali sekiranya kamu beriman. Ni ayat ni Allah Taala nak memotivasikan di kalangan orang Islam dia rasa benda ni. Kita tengok madiyah orang, madiyah ni mana material. Tamadun orang, mana kebenaran orang tu manusia begitu hebat, kita rasa kita ni tak ada sekarang kita rasa lekeh di kita. Tak boleh kita rasa ni kita orang Islam, kita orang iman, kita rasa lekeh. Tengok orang kafir dengan madiyah dia, dengan kebenaran yang sangat hebat kita rasa tengok orang yang zalim, tengok orang yang fasik madiyah dia sangat hebat, kita rasa kita ni tak ada go, tak ada gila. Tak boleh. Kerana bukan Tuhan ilah di situ wa antumul a'lam. Kamulah yang tertinggi sekali sekiranya kamu beriman. Jadi iman kita lah setara mana iman kita, maka itulah yang menjadikan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita orang Islam rasanya lah kita tu jadi ikut orang. Orang memandang tinggi kepada harta benda, pangkat, jawatan, kemasyhuran, kita pun ikut begitu juga. Padahal waktu tu kita tak pandai sedikit kabut. Jadi itu dia panggil rezeki maksum. Orang yang boleh banyak tu kerana Tuhan dah bagi dah sejak azali lagi untuk dia dapat banyak. Kita dapat semua kita dapat bila benda tu berlaku baru kita tahu. Itu makna takdir daripada Allah Taala. Yang ketiga dia panggil rezeki mamluk. Jadi kita reti rezeki maksum saat ini kita tak jadi rezeki dengan dia. Orang dapat banyak pada kita tiga Tuhan nak bagi banyak bagi dia. Tuhan bagi. Kalau kita rezeki bermakna kita kata Tuhan tak ada bagi. Itu maksud dia. Kita berzeki dengan orang itu bermakna kita tak puas hati dengan pembahagian Allah Taala. Tak aci ni bagi lagu ni sepatutnya kita lebih banyak ni. Masuk sekolah dulu kita rasa kita pandai kita pada dia hari-hari pun dia lebih berjahat. Itu maknanya taksim min Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahagian daripada Allah Taala. Kita tak puas mana kita berzeki makna kita tak puas hati dengan pembahagian Allah Taala bermakna kita kata Tuhan itu bijak. Sedangkan Allah Taala menyatakan itu hakim. Inna Allah azizun hakim. Mana bijak sana dengan segala perbuatan dia dan segala hukum hakam dia. Tak terima mana-mana salah satu daripada hukum Allah Taala, tak terima mana-mana salah satu daripada perbuatan kejadian-kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna kita kata Tuhan tak bijak. Kalau orang mana tukar rumah, tukar model, tukar nasi kamu, nasi daun jadi orang jual, orang bakat jual nasi kamu, dia buat juga nasi kamu. Tapi tak jadi, tak sedap Jadi kita kata dia tu tak pandai. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada kadang-kadang manusia ni dilahirkan dengan keadaan cacat. Yang itu dijadikan oleh Allah Taala. Cacat ni tak sempurna, tak cukup sore orang ni. Kalau begitu masa dia buat apa tu dia mengaku kok, dia jadi apa dia sekali kok dia sekarang kok hidup Tuhan sengaja pisau buat barang tu. Bapa pisau buat tak comel tak sempurna. Kalau kita pandai ada satu kata tak kita pisau buat tak malek tentu kita buat yang terbaik. Tapi kadang-kadang itu ada kelemahan kita tersilap, kita terhalang dan kita melakukan orang panggil benda-benda yang menyebabkan jadi tak sempurna kejadian. Ini Allah Taala ni sengaja dia buat orang itu cerita bodoh itu makna kerana ada hikmah mengikut kehendak yang dia kandung. Jadi itu kita kena yakin itu dengan sebab itu kita akan menerima apa sahaja yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rezeki maksum. Yang ketiga rezeki mamluk, rezeki yang dimiliki. Rezeki yang dimiliki maknanya kita berusaha sepenuh tenaga kita mana sehingga kita dapat mengumpulkan harta yang sebegitu banyak. Tapi tak dibunuh atau tak nak bunuh, tak dapat ambil manfaat daripada harta. Mengumpulkan harta sebegitu banyak, akhirnya tak ada sebab bunuh. 10% pun tak habis harta. Mati dalam keadaan 10% pun tak ada nak bunuh daripada jumlah harta dia. Akhirnya harta itu bukannya jadi manfaat kepada dia, boleh kepada wang-wang dia. Yang tak ingat lagi kepada dia, yang tidak menghargai terima kasih dulu 3 harta ni tidak.
Allah panggil lupa Allah itu menyakiti dia, tak ada rasa-rasa. Jadi dia hanya memiliki. Seumpama kita mendapat harta, tiba-tiba harta itu hilang daripada diri kita. Bermakna kita pernah memiliki dia, tetapi dia hilang daripada diri kita. Jadi itu dia panggil rezeki makhluk saja, bukan rezeki yang hakikat begitu. Dan yang terakhir dia panggil rezeki ma'ud, rezeki yang dijanjikan. Maknanya kalau kita buat suatu karya yang Allah Ta'ala nafsu kita buat, maka Allah Ta'ala janjikan dengan suatu rezeki. Itu sebagaimana ayat sirina wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini dipanggil rezeki ma'ud, rezeki yang dijanjikan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala jadikan baginya jalan keluar daripada pelbagai masalah, dan direzekikan kepadanya dengan Allah panggil rezeki yang tak dijangkau-jangkaukan. Ini rezeki yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan syarat dia. Man yattaqillaha wa man yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu kita kata orang kafir, orang tak bertakwa, rezeki banyak juga. Itu bukan rezeki ma'ud. Itu rezeki maksum. Tuhan nak bagi orang kafir itu banyak, orang fasik tak semaya baik. Tuhan nak bagi dia tu banyak tu. Dia dapat banyak. Rezeki yang dijanjikan ini jika kamu bertakwa, kalau kamu tak bertakwa, kamu tak dapat. Rezeki mana? Rezeki yang halal dan memberi manfaat kepada kamu dunia akhirat. Semacam kita berjanji dengan anak-anak kita untuk beri hadiah yang besar kepada dia. Manakala dia tu berusaha sungguh mendapat panggil rizak yang cemerlang dari profesor. Bila dia dapat rizak yang kita sasarkan itu, kita akan beri hadiah itu. Kalau dia tak dapat itu, kita tidak akan beri. Kita janjikan dia dengan suatu kalau ada pun huk makan minum dia setiap hari pagi-pagi saat tengah hari malam, itu tak payah janji lah. Kalau apa dapat ilmu biasa pagi-pagi apa nak belanja lebih makan itu tak payah janji mumpuk memenuhi rezeki kepada itu. Waktu tak payah janji. Allah Ta'ala Tuhan kita yang menjadikan kita, dia penuhi dah kepada kita rezeki kita. Tapi rezeki yang dijanjikan itu rezeki yang lain. Rezeki yang kita dapat manfaat dunia dengan akhirat. Itu Tuhan tak beri kepada mereka yang tidak bertakwa. Bukan sekadar orang kafir, orang Islam sekalipun kalau dia tak ada sifat takwa, Tuhan tak beri. Jadi itu dia panggil pembahagian rezeki. Sekarang mana rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah SWT. Cuma kita tak tahu bila, di mana. Cuma mana. Bila kita akan dapat dia, di mana dan banyak mana. Tak tahu. Bila kita dapat lepas ni, kalau kita tahu. Jadi sekarang Nabi kata utlubul hawaija bi'izzatil anfus. Mana tuntutlah akan hajat-hajat kamu itu dengan kemuliaan diri. Maksud dia ialah usaha mencari rezeki itu ialah usaha yang kita jadi mulia, yakni mengikut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kalau kita usaha cara haram kok kita dapat tu memang rezeki kita tu. Jadi apa kita menghina diri kita untuk mendapatkan rezeki kita dengan cara yang Allah Ta'ala tak redha. Jadi bodohlah panggil. Jadi baiklah kita memuliakan diri kita, kita usahakan dengan cara yang halal. Yang kita dapat itu rezeki kita. Kita usaha dengan cara halal pun kita dapat tu memang rezeki kita dah itu. Itu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita menyusuh untuk dapat rezeki kita ni dengan cara yang cara tercomel, yang tak bersih, yang kotor, dengan cara kotor yang baru. Tidakkah itu orang panggil tidak yang tak cerdik orang panggil. Jadi itulah Nabi kata utlubul hawaija, untuklah Allah panggil hajat-hajat kamu bi'izzatil anfus, dengan kemuliaan diri. Fa innal umura, maka kerana sesungguhnya segala perkara itu tajri bil maqdir, berlaku dia dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mu berusaha merokok, meragu, tipu orang tak mudah dapat tu, tak mudah sebenarnya. Jadi apa yang orang panggil ambil dengan cara salah ni? Orang panggil jadi tak cerdik. Mana siapa mereka kita ni kena hina ke diri kita. Dia panggil menghina ke diri. Kita bila kita mendapatkan dengan cara yang tak betul, namun dia kita menghina ke diri. Jadi Nabi nak kita memuliakan diri kita dengan maksud ni usahakanlah punca rezeki kita tu dengan cara yang halal, yang dibenarkan pada syarak. Kerana kalau kita guna cara halal tu kita dapat tu memang Allah Ta'ala cedek tu pada asal lagi itu memang kita tu. Jadi itulah maknanya maksudnya daripada mu'alif itu dia kata tak usahlah maksudnya jaga muruah, jaga maruah di medan mencari kehidupan, jaga harga diri kita.
di medan mencari kehidupan, nak cari rezeki lah, sebab cari harta, cari rezeki. Tak payahlah kita menghinakan diri kita dengan buat kita yang kotor, yang haram. Kerana apa yang kita dapat sebenarnya memang kita dah. Semua itu berlaku. Dia panggil tadribil maqadir. Fa innal umura, semua perkara ini tadrib berlaku dia dengan bil maqadir, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rencana yang telah diset, program yang telah diset oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala telah tetap daripada azal lagi. Jadi maknanya kita kena muliakan diri kita dengan tidak merelakan kita terjebak dengan apa panggil cara-cara yang tidak bersih untuk mendapatkan rezeki kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala musannif rahimahullah taala dan seterusnya utlubur ridha fi qabayal ardi ila Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabirin wa tawbatas siddiqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi